们是糖满的病人，住院室那边也是糖尿病人，也收不进去啊。其实我也想帮他，但是我们确实没有床位给他们。就梦里面就全部是这些患者的那些影像在你大脑里面。Dan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi. Assalamualaikum. Ni hao. Hello. And Vanakkam. Saya ucapkan kepada sedamai dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Sebelum tu, saya nak korang semua buka mata, pasang telinga, dengar betul-betul presentation yang kami ingin sampaikan kepada anda semua. Kalau korang tiba-tiba rasa mengantuk, bayangkan je saya kat belakang anda, tengah tengok anda macam ni. Sambil pegang gunting. Okey. Jadi, saya dan rakan-rakan saya akan mengupaskan, menghuraikan, membincangkan tentang wabak penyakit COVID-19 yang telah berjaya menyatukan rakyat Malaysia. Saya, Alia, akan membincangkan tentang poin yang pertama, iaitu pengorbanan yang telah dilakukan oleh frontliners kita. Jadi, golongan frontliners yang pertama yang ingin saya bincangkan adalah Kementerian Kesihatan Malaysia, ataupun lebih dikenali sebagai KKM. Mereka telah berusaha siang dan malam bagi memikirkan macam mana cara ataupun langkah seterusnya untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dengan pimpinan yang mantap daripada Tan Sri Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah, Malaysia telah berjaya mengurangkan bilangan pesakit yang mengidap penyakit COVID-19 ini. Dan yang kedua, tidak lain dan tidak bukan, para doktor dan nurse-nurse yang telah memberikan sepenuh jiwa dan raga mereka dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini. Semasa mereka menjalankan tanggungjawab mereka di hospital, mereka dikehendaki untuk memakai satu uniform khas yang digelar sebagai PPE. Biasa dengar bukan? PPE ni tak sejuk dia oi, panas. Seterusnya, kita nak menghargai usaha pihak PDRM yang menjaga highway dan sepadan negeri bagi memastikan tak ada siapa yang dapat lintas negeri semasa PKP tempoh hari. Dan yang terakhir sekali adalah mereka yang terlibat dalam servis penghantaran. Tak kisahlah sama ada servis penghantaran makanan ataupun barangan. Mereka bekerja semasa kita berehat, goyang kaki, chill-chill, lepak-lepak, subkut lu, TikTok kat rumah. Diorang bekerja. Okey, antara contoh-contoh syarikat yang terlibat dalam servis penghantaran adalah seperti Pos Laju, JMT, GDAX, Dah Makan, GrabFood, Foodpanda dan bermacam-macam lagi. Jadi dengan ini saya rasa sampai di sini saja penerangan saya mengenai topik yang pertama ataupun poin yang pertama, iaitu pengorbanan frontliners ataupun frontliners yang bekerja keras. Tapi before saya paskan kepada second presenter iaitu Inam Hussain, saya paskan mas ni dulu dekat dia. Weh Inam, nah. Thanks weh. Nama saya Inam Hussain dan nombor matrik saya ialah 205116. Hari ini saya akan berbincang mengenai topik rakyat bagi kerjasama dalam projek Cintakan Negara ini. Aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan di rumah sepanjang PKP ini dan bagaimana rakyat dapat bekerjasama untuk melawan wabak COVID-19 ini. Masyarakat sepatutnya sudah pun faham betapa pentingnya untuk memutuskan rantaian jangkitan wabak COVID-19 yang telah tersebar di 185 negara. Walaupun pihak polis telah memberi amaran bahawa mereka tidak lagi mengeluarkan kompaun terhadap individu yang ingkar arahan PKP, namun ada individu yang masih ingkar arahan dari pihak polis. Namun begitu, masyarakat harus kekal waspada dan terus patuh kepada SOP serta saranan ditetapkan bagi memastikan tiada peningkatan kes COVID-19 dalam kalangan masyarakat setempat. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlu bersikap matang, rasional dan berdisiplin. Jadi, patuhilah PKP, duduk di rumah dan jadilah masyarakat yang baik. Inilah antara yang terbaik yang boleh kita lakukan sebagai rakyat Malaysia. Kita juga boleh mengambil peluang ini dengan menghabiskan masa dengan keluarga sambil melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh membawa manfaat kepada kita seperti bersenam, memasak, membaca, mempelajari skill-skill baru dan lain-lain lagi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye.
Hal ini telah menyebabkan ramai yang telah kehilangan sumber pendapatan serta telah diberhentikan pekerjaan. Oleh itu, lahirlah ramai sukarelawan yang sanggup berganding bahu membantu rakyat yang sedang dalam kesusahan. Sukarelawan yang lahir bukan sahaja terdiri daripada pihak kerajaan, malahan terdiri daripada pihak swasta, pelajar, institusi pengajian serta individu yang bertanggungjawab. Pada detik ini, kita amatlah memerlukan solidariti dan perpaduan antara sesama manusia tanpa mengira warna kulit, bangsa dan agama agar bersama-sama kita dapat melawan musuh utama ini. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membincangkan poin keempat, iaitu perbezaan kaum melindungi antara satu sama lain. Dapat kita lihat bahawa bantuan dan sumbangan yang diberikan sesama rakyat ini merupakan bantuan yang tidak mengira latar belakang, budaya, agama dan juga bangsa. Contoh-contoh bantuan dan sumbangan yang dapat kita lihat adalah daripada agensi kebajikan dan ahli sukarelawan yang ditubuhkan ataupun yang diwujudkan bagi menangani situasi pandemik ini. Agensi atau pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO yang sama-sama membantu memberikan sumbangan kepada rakyat Malaysia adalah seperti Pertubuhan Ikram Malaysia yang mana mereka memberikan sumbangan melalui tabung COVID-19, Pasukan Syed Azmi Al-Habsyi melalui inisiatif bantuan kes COVID-19 di mana mereka ini memberikan bantuan dan sumbangan dengan memberikan barang-barang keperluan asas kepada rakyat yang memerlukan, terutama sekali golongan B40. Selain itu, 3D Printing Malaysia Community for COVID-19 juga menyumbangkan face shield ataupun pelindung muka kepada hospital-hospital yang memerlukan. Ini adalah hasil-hasil daripada sumbangan masyarakat sesama Malaysia. Untuk pengetahuan anda, salah satu sukarelawan yang dapat kita lihat adalah Ustaz Abid Liu. Beliau pernah mengunjungi beberapa kawasan perumahan yang terdiri daripada kaum Cina dan juga kaum India, dan beliau juga memberikan sumbangan dari segi beras, barang keperluan kepada penghuni-penghuni yang berada di kawasan itu. Ini secara tidak langsung dapat merapatkan lagi hubungan antara kaum dan juga menyemarakkan sikap bersatu dalam cinta akan negara. Saya berharap agar perlakuan-perlakuan ini dapat membuka hati dan menyentuh hati masyarakat-masyarakat untuk sama-sama membantu antara satu sama lain di negara yang berbilang kaum ini. Seterusnya sila sambung. Terima kasih. Guys, okey, nama aku adalah Syarafuddin. Kali ni aku nak bincangkan satu topik ini kepada korang, iaitu topik kedaulatan undang-undang. Apa kena-mengena kedaulatan undang-undang dengan menyatu padukan rakyat Malaysia ni? Ya, kerana undang-undang kerajaan dapat menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Wow. Terdapat beberapa undang-undang yang telah diberikan kerajaan kepada kita rakyat Malaysia. Yang pertama adalah pematuhan SOP. Bermula daripada 1 Ogos, pihak kerajaan telah mewajibkan kita untuk memakai mask di bawah Akta 342, iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Sekiranya anda berdegil, maka anda boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000. Nak? Tak nak kan? Jadi ikut. Okey, yang kedua adalah undang-undang telah diberikan oleh kerajaan adalah Undang Perintah Kawalan Pergerakan, di mana kita tidak dibenarkan sama sekali untuk merayap-rayap ataupun untuk melakukan pergerakan ke sana ke sini, Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, tanpa urusan yang penting. Kita tidak boleh berkumpul, sebab kalau kita buat macam tu, peningkatan kes COVID-19 akan meningkat dan undang-undang tidak dapat dicapai dan kita lah yang masalah tu. Ya, betul tu. Ya. Tapi sekiranya ada urusan yang penting seperti membeli belah ataupun kita nak pergi beli barang-barang penting, urusan yang keperluan, kita boleh pergi ke pasar raya atau ke kedai dengan syarat tidak boleh lebih daripada 2 orang. Itu adalah masa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Tapi sekarang ni alhamdulillah kerajaan kita telah menghadapi satu lagi undang-undang, iaitu Undang-Undang PKPB. Ia dapat melonggarkan sedikit pergerakan kita ke satu tempat ke satu tempat.
Baiklah. Okey, undang-undang yang ketiga adalah undang-undang yang diberikan oleh kerajaan, iaitu mewajibkan setiap premis untuk memiliki atau mendaftarkan nama ke MySejahtera. Kenapa? MySejahtera ni adalah satu aplikasi yang kita gunakan untuk menunjukkan dan mengesan kita sama ada kita ini ada kontak rapat tak dengan seseorang yang dijangkiti COVID-19 ni. Dan sebab itulah KKM telah mewajibkan semua premis kedai perlu mendaftarkan di bawah MySejahtera supaya kita sebagai rakyat Malaysia merasa selamat untuk pergi membeli atau melakukan urusan dengan mereka. Inilah antara beberapa undang-undang yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mencegah wabak COVID-19. Dalam masa yang sama dapat meningkatkan kesedaran dan kerjasama di antara sesama rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Dan kita dapat kekal mematuhi dan mendaulatkan undang-undang yang telah diberikan oleh kerajaan. Jadi itu sahaja dari saya. Saya pas kepada orang seterusnya. Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amir Falisa binti Muhammad Zahar. Nombor matrik saya 205817. Jadi dah banyak lah rakan-rakan saya sudah bentangkan poin-poin mereka tentang zaman COVID ni dapat menyatukan semua rakyat Malaysia. Jadi yang poin yang saya ingin bincangkan pula adalah tentang kesetiaan pada raja dan negara. Okey, sejak daripada zaman sekolah lagi, kita tak kira lah agama apa, bangsa apa, kaum apa, kita dah diajar oleh guru-guru maupun ibu bapa rakan-rakan tentang prinsip hukum negara. Okey, prinsip hukum negara yang anda ingat dan anda wajib tahu bila anda duduk di Malaysia adalah 5, iaitu kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tapi yang saya ingin bincangkan pada hari ini adalah prinsip hukum negara yang kedua, iaitu kesetiaan pada raja dan negara, kerana prinsip ini adalah salah satu sebab cara macam mana kejayaan negara untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Okey, prinsip hukum negara yang kedua yang saya nak terangkan tadi sangat-sangat penting untuk rakyat Malaysia pada zaman COVID ni. Sebab contohlah, kita ambil contoh yang paling dekat lah. Mula-mula COVID-19 diperkenalkan dekat negara kita, baru dia nak muncul kat negara kita, semua rakyat, tak kira lah umur macam mana pun, bangsa apa pun, semua panik. Sebab semua tak tahu COVID-19 tu apa, ada cure ke tak, ada tak dia punya ada ubat ke tak nak sembuhkan dia, macam mana simptom-simptom dia, semua memang macam panik lah, panik gila lah kan orang nak cakap. Lepas tu bila rakyat-rakyat panik semua, pemerintah kita pun keluarkan salah satu arahannya adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Dia mengeluarkan kenyataan tersebut di segala platform media sosial, dekat TV, dekat berita. Dia beritahu kita untuk stay at home, duduk kat rumah, kan, untuk tangani COVID-19 ni dengan lebih baik. So dengan ketaatan rakyat Malaysia yang tanpa kita semua sedar ni, dapat membuktikan bahawa rakyat-rakyat Malaysia ni ada tahap disiplin yang sangat tinggi. Tahap disiplin ni maksudnya macam pematuhan kita kepada pemerintah kita, apa yang kita buat dekat negara kita, rakyat-rakyat Malaysia kita patuh semua kan. So kita ada tahap disiplin yang sangat tinggi. So kita sampai diiktiraf dunia kerana kita dapat menangani COVID-19 ni dengan sangat baik. Dengan itu, terbuktilah bahawa apabila rakyat kita ni semua taat setia kepada raja negara, dapat melahirkan rakyat yang lebih bagus pada masa akan datang. Dan negara kita pun tak payah nak hadap semua peperangan, demonstrasi, rusuhan kaum dan sebagainya. Jadi pupuklah daripada sekarang tentang kesetiaan kepada raja negara. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Itu sahaja daripada kami. Kita Jaga. Kita. Sekian. Terima kasih. Bye-bye. Bye.